Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina biihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'd. Para sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah tazkirah Jumaat kita pada tengah hari ini, kita mengambil istifadah dan pengajaran daripada satu ayat daripada ayat suci Al-Quran, iaitu ayat yang ke-34 Surah Luqman. Ayat 34 Surah Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Maksudnya, sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat, dan dialah jua yang menurunkan hujan, yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung, dan tiada seorang pun yang betul-betul mengetahui apa yang diusahakannya esok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi amat meliputi pengetahuannya. Surah Luqman ayat yang ke-34. Dalam ayat yang kita baru baca ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan 5 perkara yang tidak diketahui oleh manusia, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini ada kaitannya dengan makhluknya. Kejadian ini ada kaitan dengan makhluknya. Dan semua maklumat ataupun info ini hanya diketahui oleh Allah, tidak diketahui oleh para malaikat, tidak diketahui oleh nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, mereka menyebut sebenarnya bukan hanya 5 perkara sahaja yang menjadi rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah menyebut tentang hanya 5 perkara sahaja yang menjadi pertanyaan manusia ketika itu. Sedangkan di luar sana banyak lagi perkara-perkara yang menjadi rahsia Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Contohnya debu yang berterbangan,
juga berapa daun yang berguguran di seluruh dunia ketika ini sebagai contoh. Semua itu, maklumat itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah berlaku seorang lelaki yang bernama Warith ibnu ibnu Harithah. Dia datang jumpa Nabi SAW dan dia tanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, bila berlakunya hari kiamat? Apakah Tuan mengetahui balasan pada hari ini dan apa yang akan berlaku pada besok pagi? Adakah Tuan mengetahui di bumi mana aku dilahirkan dan aku mati?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang kita baca tadi daripada surah Luqman ayat 34. Dan Nabi SAW sendiri dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad menyebut begini, kata baginda, "Mafatihul ghaib khamthun la ya'lamuha illa Allah. Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir." Kata Nabi, kunci perkara ghaib itu ada 5. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya beliau, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui bila berlakunya hari kiamat. Hanya dia, hanya Allah Ta'ala. Yang kedua, dialah yang menurunkan hujan. Yang ketiga, dia juga mengetahui keadaan bayi di dalam kandungan. Yang keempat, seorang pun tidak mengetahui apa yang akan berlaku pada besok hari, apa yang akan dilakukannya. Yang kelima, seorang tidak akan tahu di bumi mana dia mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengawasi. Tuan-tuan yang saya hormati, ayat yang pendek, hanya tak sampai 1 minit kita membaca ayat ini, surah Luqman ayat 34 ini. Tetapi maklumat ataupun pengajarannya terlalu besar kepada kita. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut tentang hari kiamat. Hari kiamat ni hanya Allah Ta'ala sahaja Maha mengetahui bila berlaku hari kiamat, bila hancurnya bumi ini. Kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita disebut kita adalah umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Betul, kita berada dalam keadaan tempoh umat akhir zaman. Cuma bilakah berlakunya hari kiamat yang dikatakan berlaku pada umat akhir zaman? Kerana kita tak tahu. Sehari, 10 hari, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, semua ilmu tentang berlakunya hari kiamat ini hanya Allah Ta'ala Maha mengetahuinya. Dan kita tahu bahawa dibicarakan tanda-tanda kiamat kecil. Banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil. Bahkan kelahiran Nabi itu sendiri adalah tanda kiamat kecil.
Lahir saja Rasulullah SAW lebih 1400 tahun dulu, itu pun dah tanda kiamat. Disebut sebagai tanda kiamat sughra, kiamat kecil. Tapi bila berlaku secara tepat, kita tak tahu. Justru itu kalau kita lihat pendekatan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ialah bukan sibuk berbicara bila berlakunya kiamat. Bukan sibuk berbicara, berdiskusi bila agak berlakunya kiamat. Bukan wacana itu. Tetapi wacana perbincangan yang perlu dibincang ialah al-isti'dadulah, persiapan bertemu dengan hari kiamat. Apakah amalan-amalan, apakah persiapan-persiapannya. Justru itu dalam banyak ayat yang lain, umpamanya dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala sebut yas'alunaka 'anis sa'ah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, bilakah masa datangnya, bila nak datang ni? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku. Tidak ada sesiapa yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya melainkannya. Jadi sangat salah, sangat tidak betul ada orang yang buat komen yang beri pandangan. Katanya lebih kurang beginilah, dunia ni dah rosak dah, tak boleh ubat lagi. Semua orang kita tak boleh percaya dunia ni rosak dah. Yang penting sekarang ialah kita tunggu Imam Mahdi turun, kita tunggu Nabi Isa turun. Bunyi macam logik, tapi pandangan seperti ini adalah pandangan yang salah, yang menyebabkan seseorang, individu, masyarakat tidak berbuat sesuatu. Sedangkan tugas umat Nabi Muhammad SAW antaranya ialah menyuruh perkara yang ma'ruf, mencegah perkara yang mungkar. Mana boleh buat, saya tak nak buat apa dah, saya tak nak fikir apa-apa, saya tunggu Imam Mahdi turun, saya tunggu Nabi Isa. Kefasadan, kemusnahan. Betul, dunia berada dalam fasad, dalam kerosakan. Tapi bukan hari ini saja, sejak dahulu dunia akan ada orang yang merosakkan dunia dengan maksiat, dengan keingkaran kepada Allah, dengan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan sebagai manusia sejak daripada dulu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan buat perkara fasad, kemusnahan, kehancuran, kerana Allah benci, tak suka kepada orang yang melakukan fasad. Bila ni? Sejak zaman Nabi, sejak turun Quran dah ada ayat jangan buat fasad, kerosakan. Bahkan umat-umat yang terdahulu mereka melakukan kefasadan. Sebab itu turun pada setiap umat Nabi dan Rasul yang selesaikan masalah umat itu. Masalah umat, masalah asas ialah masalah tauhid, pengabdian diri pada Allah. Betul. Yang kedua ialah masalah umat ketika itu. Ada umat ketika itu yang mereka menipu dalam timbangan, dalam perniagaan. Allah turunkan Nabi Rasul untuk betulkan. Ada umat yang mereka melakukan kerosakan, yang mengadakan hubungan lelaki dengan lelaki. Maka Allah Ta'ala turunkan Nabi Rasul membetulkan perkara tersebut. Ada umat di mana ketika itu pemimpin rakus melakukan kezaliman, kejahatan, menaniaya orang-orang mustadafin, orang-orang miskin, orang-orang lemah. Sepatutnya orang miskin diangkat, dibantu.
Tapi kepimpinan ketika itu menganiaya, menzalimi orang-orang miskin. Maka turun Nabi Rasul membetulkan perkara tersebut. Jadi kalau dikatakan dunia hari ini fasad, itu betul, kita tak nafikan. Tetapi kefasadan ini berlaku sepanjang zaman. Sebab itu adanya tugas amal ma'ruf nahi munkar. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasihi, persoalannya ialah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan hari kiamat ini. Tarikh hari kiamat ini tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun paling dekat dengan kita, kiamat kecil yang berlaku kepada diri kita, kenapa Allah rahsiakan? Allah rahsiakan. Seperti mana Allah rahsiakan kelahiran kita. Kelahiran kita pun kita tak tahu. Bila kita dilahirkan, asal kita tak tahu. Tahu tu selepas kita dilahirkan. Tarikh lahir kita tu setelah kita dilahirkan. Sebelum tu kita tak tahu. Begitu juga kematian ini dirahsiakan. Antaranya ialah supaya manusia ini waspada dan beringat bahawa kematian ini boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam satu hadis riwayat Hakim, satu hadis sahih. Nabi kata begini, Iza aradallahu qabda abdin bi'ardin ja'ala lahu ilaiha hajah, atau kama qala. Kata Rasulullah, kata Nabi, jika Allah menghendaki seseorang itu, Allah Ta'ala nak cabut nyawa seseorang, dengan Allah perintah kepada malaikat. Di mana? Di satu tempat Allah nak tarik nyawa dia, nak matikan dia di satu tempat, di satu keadaan, satu suasana. Apa yang Allah Ta'ala buat? Allah akan jadikan orang itu pergi ke tempat itu kerana dia ada hajat, dia ada keperluan sesuatu. Hebat hadis Nabi ini. Nabi kata memang orang yang akan berhadapan dengan kematian itu, dia akan pergi ke tempat itu, dia akan lalu ke tempat itu, dia akan naik kenderaan itu pada saatnya, pada jamnya, pada waktunya. Ini sesuatu yang kita sebut tadi merupakan di antara rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan begini rahsianya sebagai menguji manusia, siapakah amalannya yang paling baik. Siapakah amalannya yang paling baik? Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah Ta'ala ciptakan kematian dan juga kehidupan. Allah Ta'ala cipta kematian dan juga kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah Ta'ala uji di kalangan manusia itu, siapakah yang mempunyai amal yang terbaik. Dia akhirnya pergi kepada amalan. Kematian seperti yang kita sebutkan tadi, rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala boleh berlaku dengan pelbagai cara. Justru itu kita ingin melihat apakah di antara bentuk persiapan ataupun persediaan itu, apakah amalan-amalan yang akan membawa kebaikan kepada kita. Saya nak ajak tuan-tuan untuk melihat hadis yang selalu kita baca, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7 perkara, 7 amalan, 7 perbuatan yang dilakukan oleh hamba Allah yang melayakkan dia mendapat kedudukan yang tinggi, yang disebut oleh Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillu.
Kata Nabi, kata Rasulullah, 7 golongan, 7 manusia yang Allah lindunginya, arasnya, perlindungan Allah, perlindungan aras, pada yang hari yang tiada perlindungan melainkan dengan perlindungannya. Ini jalan ke syurga. Jalan ke syurga. Ini bekalan kita. Yang pertama ialah imamun adil. Imamun adil, pemimpin yang adil. Dan penggunaan imam dalam struktur hadis-hadis Nabi bukan maksud imam yang tunaikan solat. Imam di sini maksudnya pemimpin. Betul lah, imam lah, tapi maksudnya daripada kepimpinan yang paling tinggi kepada kepimpinan yang paling bawah. Itu yang Nabi sebut, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya berkenaan dengan kepimpinan kamu. Jadi laluan ke syurga untuk mendapat perlindungan daripada Allah ialah menjadi pemimpin. Pemimpin negara kena adil, pemimpin negeri kena adil, pemimpin daerah kena adil, pemimpin keluarga kena adil, pemimpin syarikat kena adil, pemimpin jabatan kena adil. Maksud ini adalah antara lorong untuk seseorang masuk dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua ialah wasyabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala. Seorang anak muda, seorang remaja yang hidupnya dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda, remaja yang hidupnya dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang bertakwa kepada Allah. Maksudnya mungkin yang meninggal itu pemimpin, ataupun yang meninggal itu anak muda. Dan yang ketiga kata Nabi, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, iaitulah seorang lelaki yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang sentiasa hati kita terpaut dengan masjid, datang ke masjid, mendekati masjid. Yang seterusnya ialah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kata Nabi, iaitu 2 orang lelaki yang bertemu dan berpisah semuanya kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Itu membayangkan bahawa dibina hubungan ukhuwah di atas kasih sayang, hormat menghormati antara satu sama lain. Kita katakan bahawa darjah ukhuwah, perhubungan yang paling rendah ni, bukan paling tinggi, paling rendah ialah salamatus sadri. Hati dia hati yang baik, hati yang sejahtera kepada saudara dia. Paling rendah. Yang paling tinggi darjatnya ialah al-ithar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sifat golongan Ansar yang disebut iaitu mereka mengutamakan kepentingan orang lain walaupun dia sendiri mungkin susah, mungkin dia memerlukan perkara tersebut. Itu dikatakan bahawa darjat yang paling tinggi dalam perhubungan, dalam ukhuwah Islamiyah ialah mengutamakan orang lain. Seterusnya ialah seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang rupawan serta berkedudukan tinggi untuk melakukan zina. Dia menjawab, aku takut kepada Allah. Wa rajulun da'athum ra'atun dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi konteks di situ ialah orang yang takut kepada Allah. Mungkin dia ada peluang untuk melakukan kejahatan maksiat, tapi kekuatannya di situ ialah inni akhafullah. Inni akhafullah.
Ada satu hadis yang panjang yang berkenaan dengan perbincangan kita menyebut amal baik ketika kita ditimpa musibah untuk kita keluar daripada musibah tersebut. Kita gunakan wasilah kita sebut amal-amal baik kita. Ini hadis masyhur, hadis sahih berkenaan dengan 3 orang lelaki yang lekat dalam gua yang tak boleh nak keluar. Antara 3 orang tu, salah seorang tu dia sebut amal yang dia rasa amal kebaikan yang dia buat ialah apabila dia nak melakukan perbuatan terkutuk, perzinaan dengan sepupu dia yang dia kasih, hampir-hampir dia melakukan kerja terkutuk itu, tiba-tiba sepupu dia kata kepada dirinya, adakah kamu tidak takut kepada Allah? Itu saja sepupu dia kata. Adakah kamu tidak takut kepada Allah? Bila sebut saja perkataan takut kepada Allah, tubuh lelaki itu gemetar, terus dia tinggalkan sepupu dia. Dia kata, ya Allah, kalau betul aku buat itu kerana-Mu, kerana takut kepadamu, maka keluarkan aku daripada gua ini. Maka sebahagian besar pintu gua itu terbuka dan akhirnya 3 orang lelaki ini dapat keluar daripada gua tersebut. Kekuatan di situ ialah khasyatullah, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan seterusnya ialah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Yang keenam ialah seseorang yang bersedekah dengan sesuatu sedekah, lalu dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Itu gambaran lah, tak mungkin bila tangan kanan bagi tangan kiri tak tahu, tapi nak gambaran rahsianya. Maksudnya di sini orang yang melakukan keikhlasan ketika melakukan infak, melakukan sumbangan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir, Nabi sebut golongan yang ketujuh, lelaki yang ketujuh ialah warajulun dzakarallaha khaliya fafadat aynah. Kata Nabi, seseorang yang mengingati Allah, dia berzikir, dia merenung, dia muhasabah diri di tempat yang sunyi, dan akhirnya matanya mengeluarkan air mata, mengalir air matanya kerana rasa takut, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Taala sebut, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, orang yang dirikan solat, mendirikan solat, orang yang infak sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka, sama ada infak itu secara jelas ataupun tidak jelas, sama ada orang tahu ataupun tidak tahu, tapi sama ada orang tahu ke tak tahu, dia buat ikhlas kerana Allah. Sebenarnya orang ini sedang mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Wa tijaratan lan tabur, tijarah, perniagaan yang tidak akan rugi. Seperti mana yang Nabi SAW sebut, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan berkurangan harta daripada sedekah, tidak akan berkurangan. Sebab itu kita baca kisah Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, pernah, ini selepas kewafatan Rasulullah, diberi oleh khalifah ketika itu oleh Sayyidina Umar dengan jumlah 80,000 dirham kepada Aisyah. Aisyah tak ambil masa yang panjang, dia agih-agihkan 80,000 itu
sehingga habis 80,000 itu. Lalu pembantu kepada Aisyah mengingatkan Aisyah. Dia kata, Aisyah, sepatutnya harus ditinggalkan sedikit duit itu, berapa dirham, untuk kita membeli belanja untuk iftar, untuk kita berbuka puasa. Apa jawab Aisyah? Aisyah kata, patut dia beritahu lebih awal, saya pun tak ingat. Jadi kita nampak daripada situ bagaimana Rasulullah SAW mendidik Aisyah, mendidik isteri-isteri baginda, mendidik sahabat, sehingga mereka meletakkan kefahaman yang sangat jitu, iaitu watijaratan lam tabu, tijaratan lam tabu. Ini doa yang selalu kita baca ketika kita tawaf di Baitullah, watijaratan lam tabu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala satu perniagaan yang pasti tidak akan rugi, tak akan rugi selama-lamanya. Infak, belanja harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, kesimpulan yang kita nak sebut dalam pertemuan kita pada hari ini ialah berkenaan dengan rahsia Allah ataupun perkara gaib. 5 perkara gaib yang Allah Ta'ala sebut kepada kita. Antara yang kita bacakan tadi ialah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, di mana seseorang itu negeri yang dia akan meninggal dunia. Kita tak tahu kesudahan kematian kita macam mana, negeri mana, keadaan mayat kita macam mana. Itu semua pada ilmu Allah. Bukanlah tak penting, penting, tapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Yang menjadi fokus kita ialah kita mengambil iktibar perkara-perkara yang berlaku di sekitar kita, untuk kita tambahkan amalan kita. Kita perbanyakkan istighfar, permohonan taubat kepada kita. Kita islahkan keluarga kita, kita baiki keluarga kita. Kita islahkan diri kita. Kita bina hubungan yang baik sesama kita. Berhentilah daripada kita cerca, caci maki saudara-saudara kita. Kerana caci maki itu suatu yang tidak boleh kita halal pun, atas apa nama sebab kau. Tak boleh, oh saya caci sebab dia begini. Tak boleh. Caci maki kepada saudara-saudara kita se-Islam kita, kepada orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang sangat bercanggah dengan apa risalah yang dibawa oleh Nabi. Kerana Nabi kata, inni lam ub'ath la'ana wa innama bu'ithtu rahmatan. Kata Nabi, aku tidak dibangkitkan untuk melaknat manusia, hina manusia, cerca manusia, tetapi aku dibangkitkan adalah sebagai rahmat, untuk beri rahmat, beri kasih sayang, sebarkan kasih sayang sesama manusia. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasih, sekadar itu dulu pertemuan kita pada tazkirah Jumaat kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita semua. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.